Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera semua member-member SBD. Ini yang akan saya kongsikan dalam habis kita adalah teknik FIBO. Okey. Ini adalah technical analysis yang boleh membantu trading bis kita selain daripada beberapa technical analysis yang lain. So, sebelum kita ni memulakan pembelajaran ni, ada baiknya membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang akan dikongsikan dalam habis kita semua ni mendapat rahmat dan berkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa kita mulakan kelas kata ni pada ni. Okey. Teknik ni adalah FMCBR yang berarti Fibo Musang Candle Break and Retest. Okey. Ini adalah topik yang akan kita ni cover untuk dalam video ni lah tah. Okey, iaitu setting Fibonacci, pergerakan market, pattern A, B dan C. Apa satu initial break, engulfing break, dominant break, confirmation setup dan cara tarik Fibonacci di dalam chart. Mengenai dengan entry level wajib ni, saya tidak akan mengcover dulu. Ini di kelas yang kemudian nanti akan saya sharekan. Okey, ini adalah setting Fibonacci. Kalau kita lihat di sini, ia ada persen dan sign duit ya. Jadi sekiranya kalau bis kita menyimpan ni persen sama duit ni di ujung, ia akan nampak price. Setiap level itu ada akan nampak price tu. Jadi perlu juga buat persen sama simbol duit itu supaya bis kita mudah untuk melihat price di ujung description level Fibo tu. Contohnya macam ni, complete circle di sana ujungnya ada price-nya di sana. Jadi mudahlah untuk bis kita. Kalau yang dah mau membuat pun tidak lambat apa, tapi at least nampak, jadi mudah untuk bis kita melihat price-nya. Okey, pergerakan market. Pattern ABC ni. Market ni di dalam forex, ia bergerak dalam bentuk A, B dan C. Naik, turun, naik. Okey. Ia akan nyorang itulah. Market tu akan pusing-pusing. Okey. Ia akan pusing-pusing. Ia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey, macam ni Di dalam forex market, sepatutnya market forex tu akan di dalam forex, okey, koma. Market akan membuat kenaikan dan penurunan. Ia mesti ada naik, ia mesti ada turun. Artinya apa tu? Artinya ia membuat buy, ia membuat sell. Okey. Maka di dalam FMCBR, pattern market ataupun structure market akan bergerak dalam pattern A, B dan C. Apa maksudnya A, B dan C itu? Okey, macam mana Sekiranya semasa trend menaik, semasa trend menaik, kenaikan akan membentuk A. Okey, kalau ia naik, ia akan membuat A. Yang dikenali juga dengan nama high.
dan resistant. Lalu penurunannya membuat B yang juga dikenali dengan nama higher low dan support. Okey. Lalu membuat lagi kenaikan yang baru dipanggil C dan juga dikenali dengan nama higher high ataupun resistant yang terbaru. Sekiranya masa trend menurun, penurunan akan membuat A yang dikenali juga dengan nama low dan support. Lalu kenaikannya membuat B yang juga dikenali dengan nama lower high dan resistant. Lalu membuat lagi penurunan yang dipanggil C dan juga dikenali dengan nama lower low atau support terbaru. Okey, contoh di sini. Sekiranya price naik, ia membuat A. Okey. Lalu ia turun, ia membuat B. Dan ia naik lagi membuat C. Okey, kita ni perhatikan A, B dan C. Sekiranya penurunan, Indah dapat membreak B ni, B yang di sini ni, maka ia akan membuat B yang baru. Kalau cuma dengan sini, di sini akan jadi B dan C tadi jadi A. Lepas ada A dan B, ia akan membuat new C. Okey, macam ni. A, B, C. Dan sekiranya penurunan atau berjaya break B, maka ia akan mengubah pattern ABC itu pulang. Daripada menaik jadi menurun. Jadi A akan berada semasa menurun, B menaik dan C menurun. Okey, sekiranya kenaikan atau Indah berjaya break di sini, maka ini akan jadi A. A dan B. Dan akan membuat C yang baru. Okey. A, B, C. Apabila di break, B yang sebelumnya ni akan membuat, ia akan membuat A, ia membuat B, lepas tu ia membuat C. Kenaikan ni dah berjaya membreak yang B di sini, ni akan jadi, C akan bertukar jadi A, B yang ni kenaikan ni dan penurunan yang baru ni adalah C. Okey. Tadi masuk ke topik initial break. Initial break adalah petanda awal. Market akan membuat pertukaran trend ataupun membuat retracement. Initial break terbentuk apabila candle terakhir dimatikan oleh candle lawan. Apabila uptrend, candle buy dimatikan oleh candle sell. Maka candle buy yang terakhir itu adalah zone IB. Tadi mak body dan bodinya tu, body semua bodinya. Dan apabila downtrend, candle sell dimatikan oleh candle buy. Maka candle sell yang dimatikan itu adalah zone IB. Sama juga tadi mak candle sell tu body to body. Bodinya tu semua sekali tadi mak. Okey. Initial break terbahagi lagi kepada dua jenis breakout, iaitu dominant break dan engulfing break. Okey. Ada dua jenis breakout. Dan ini penting perlu diingat IB ni adalah zone entry yang terbaik. Okey, kita ni masuk dulu ke topik engulfing break. Okey, engulfing break adalah apabila candle terakhir dimatikan oleh candle lawan, iaitu sebanyak satu candle ataupun dua candle. Contohnya macam mana? Okey, ini ketika uptrend, lalu candle buy dimatikan oleh candle sell. Jadi tadi mark body atas dan bawah candle buy atau. Ini 1 versus 1. Apabila candle sell ni berjaya memecah zone IB ni. Okey, ini
1 versus 2. Bukan 3 ni ya. Kalau bis kita lihat di sini, candle cell yang kedua ni berjaya memecah zone IP. So, dua-dua pattern ni adalah engulfing break. Kalau sell diterbalikkan saja tu. Artinya kalau sell, candle sell itu dimatikan oleh candle buy. Okey, saya akan bagi contohnya. Okey, ini adalah contohnya. Ingat ketika uptrend, kita ni identify loh trend itu menaik ataupun menurun. Kalau menaik, tadi cari di mana candle buy yang paling tinggi. Okey. So, tadi ada candle buy yang paling tinggi. Di sini ada 1 versus 1. So, ini tadi punya zone IB. Ini adalah engulfing 1 versus 1. Okey, saya bagi contoh lagi ya. Ini adalah ketika trend menaik. So, ingati apabila trend menaik, cari candle buy yang paling tinggi. Tadi mark candle buy yang paling tinggi itu bodinya atas dan bawah. Dan ini adalah tadi punya zone IB ataupun initial break. Tadi kira berapa candle dapat break? 1, 2. Candle kedua sudah berjaya memecah zone IB. Jadinya ini adalah 1 versus 2. Okey, tadi lihat lagi. Ini kalau menurun. Okey, kalau menurun, tadi cari candle sell yang paling rendah. Okey, tadi mark bodinya tu mark bawah dan tadi mark di atasnya. So, ini adalah kata dia punya initial break. Ini adalah 1 versus 1. Jadi candle pertama sudah berjaya memecah zone IB ni. Okey, ini lagi ya. Sama juga menurun. Jadi tadi akan mark candle sell yang paling rendah. Ini adalah 1 versus 1 dan 2. Okey. Tadi masuk ke dominant break. Dominant break adalah apabila candle terakhir dimatikan oleh 3 candle ataupun lebih. Artinya berapa saja candle lah. Yang penting ialah minimumnya 3 candle berjaya membreak zone IB itu. Okey, macam mana satu candle sell dimatikan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candle ke-7 baru dapat memecah. Okey, macam mana satu candle sell dimatikan oleh 1, 2, 3, 4. Candle ke-5 baru dapat memecah. So, ini adalah dominant break. Yang penting, ia dipecah oleh 3 candle ke atas. Okey, kalau terlihat di sini, contohnya. Ini adalah dominant break. Pasalnya, terlihat ketika trend menaik. Dan dicari candle buy yang paling tinggi. Okey, terima. Tadi kira 1, 2, 3. Candle ketiga berjaya membreak zone IB ini. Okey. Jadi ini adalah tadi punya dominan 1 versus 3. Okey, ketika trend menurun. Sama juga. Tadi cari candle sell yang paling rendah. So, tadi mark atas dan bawah. Dan ini tadi punya initial break. So, di sini ada 1 candle sell versus 1, 2, 3. So, ini 1 versus 3. Okey. Tadi akan masuk ke topik confirmation. Okey, confirmation. Untuk membedakan setupnya. Okey, untuk engulfing break. Setup akan valid jika kenaikan ataupun penurunan itu berjaya memecah B yang sebelumnya. Previous B dah. Okay, jika B dipecah, maka ia akan menjadi CB1. Jadi, Fibo akan ditarik mulai daripada body CS pertama yang berjaya memecah CB1. Yang berjaya memecah B sebelah tu.
Jadi B itu apabila kena pecah, ia akan jadi CB1. Okey, saya akan bagi contohnya. Okey, macam mana? Fiber akan ditarik dari body CS pertama yang berjaya memecah CB1 hingga ke shadow terendah di dalam zone IB ataupun initial break tersebut. Okey, contohnya, market turun membuat, ia turun membuat A. Okey, di sini ada candle buy ni. Ia naik membuat B. Lepas satu ia turun ke bawah membuat C. Okey, ingati ni, apabila B ni kena pecah, ni macam ni memecahkan lebih tinggi daripada buy yang di sebelah kirinya tu. Jadi, ini akan dipanggil candle yang berjaya break CB1. B ni akan bertukar jadi CB1. Okay. Sebelumnya tadi B kan, jadi apabila dia pecah, B dia akan jadi CB1. Jadi fiber akan ditarik daripada body candle yang berjaya break CB1 ni. Daripada bodinya ni tarik ke bawah sampai shadow terpanjang di bawah ni. Arah C ni. Okay, macam tu ah. Dari sini tarik ke bawah, shadow bawah. Cara tadi menarik fiber. Okey, tadi akan masuk ke confirmation untuk dominant break. Untuk dominant break, setup akan valid jika kenaikan ataupun penurunan itu berjaya memecah zone initial zone dominant IB ataupun zone initial break untuk dominant itu. Dan Fibo akan ditarik daripada body candle yang mula-mula break dominant IB. Okey, saya bagi contohnya lagi ya. Macam mana kita ni ada zone IB dominant 1 2 3. Okey. 3 candle lah. Candle pertama yang pecah zone IB. Jadi fiber akan ditarik daripada body candle yang mula-mula break kan ni sampai ke shadow bawah sini. Tadi tarik daripada bodinya ke shadow bawah. Ini untuk dominant. Dominant break tadi dah payah cari CB1. Dah payah lagi A, B, C lagi payah. Tadi cuma menarik daripada candle mula-mula yang berjaya break dominant IB. Okey, sekian itu saja pembelajaran tadi untuk teknik Fibo Musang. So, terima kasih kepada bis kita kerana sudi meluangkan masa belajar teknik ini. So, sebarang pertanyaan, bis kita boleh hubungi saya di 722928 ataupun di Telegram saya Musang227. So, kepada bis kita yang ingin join tim SBD, dipersilakan hubungi saya. So, kami ada membagi kelas percuma iaitu teknik support dan resistance, teknik supply dan demand, teknik BBMA dan saya mengajar di teknik fiber musang, candle break and retest. Semua teknik yang kami ajarkan adalah percuma dengan syarat bis kita aktif trading dengan akaun anda SBD. So, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.